Hai, Assalamualaikum semua. Saya Faya Dayu. Dan hari ini saya nak buat reaction pasal teaser Puteri Manis yang baru sahaja keluar pada 30 hari bulan 6. Dan cerita ni dikeluarkan oleh Les Kapak yang keluarkan filem Upin dan Ipin juga. Jadi, jom kita mulakan. Cantik ya. Nampak cantik. Oh, baju dia cantik gila tu. Macam ada macam corak-corak macam tu kan. Cantik gila. Burung Garuda. Bapak cantik gila ni. Kejap. Cantik gila doh. Macam Puteri Disney. Cantik gila baju dia. Bapak cantik weh. Cantik gila. Sumpah cantik gila. Macam Puteri Disney ada. Tengok sanggul dia cantiknya. Apa rambut dia cantik gila. Tengok rambut dia. Cantiknya. Sebab dia ada kuasa tu kan. Sebab dia ada kuasa. Apa tu yang masa dia menyanyi tu. Cantik gila ni. Cantik. Wah, boleh tak keluar ni. Puteri Manis. Cantik gila. Macam mana dia boleh jadi cantik macam ni? Tapi aku tak pasti dia akan masuk dekat dalam movie tu ke tak. Sebabnya macam cerita Upin Ipin Keris Yaman Tunggal Hari tu ada beberapa teaser yang diorang tak letak pun dalam movie. Jadi ini tak pasti sama ada dimasukkan dalam movie ke tak. Kalau dikeluarkan hujung tahun ni maknanya 9 tahun juga menunggu untuk filem ni keluar. Sebelum ni dia ada keluarkan juga teaser Puteri Kasturi. Teaser untuk Puteri Kasturi sekejap je sebenarnya, 42 saat sahaja. Teaser untuk Puteri Manis 1 minit 52 saat. So agak lama juga di situ. Itu setahun lepas. Setahun dah Bapak lama. Ni habis tu Puteri Bali, Puteri lagi satu tu, lagi 2 orang puteri tu nak tunggu lagi berapa tahun? Setahun lagi? 2 tahun lagi? 3 tahun lagi? Oh my god. Tapi weh, cantik gila. Sumpah cantik. Okay, tapi dekat sini kan, aku bukan nak buat reaction pasal trailer ni sahaja. Aku dalam masa sama nak menceritakan tentang pakaian dorang. Terutama sekali wanita lah, kepada wanita. Sebabnya dalam cerita ni mengenai puteri-puteri, mengenai wanita-wanita. Okay, princess. Okay, jadi saya nak menceritakan mengenai pakaian persalinan wanita pada zaman dahulu. So, let's go. We will go there. Okay. Mari kita. Untuk memudahkanlah, saya bagi contoh. Satu contohnya adalah Cik Siti Wang Kembang, dan lagi satu ialah contoh pakaian pengantin perempuan pada zaman sekarang. Okey, saya pergi kepada Cik Siti Wang Kembang dahulu sebabnya melalui pembacaan saya dapat tahu bahawa pakaian Melayu wanita ni dia
diasaskan oleh 3 potong kain tau. Okey, untuk CCT Wang Kembang, nama yang ada dekat atas kepala dia tu, yang tutup dia punya kepala tu, nama dia kain cindai ataupun kain limar. Okey, yang kedua yang dia pakai daripada parat dada ke bawah tu, nama dia kain kemban. Dan yang ketiga, kita panggil dia sebagai kain potong yang melilit pada pinggang tu. Okey, itu 3 jenis kain yang aku rasa kalau aku bagi contoh selepas ini, korang akan lebih faham kenapa aku bagi contoh Cik Siti Wang Kembang. Okey, jadi yang seterusnya aku nak bagi contoh kepada pengantin perempuan. Pada zaman dahulu, kalaulah raja tu turun pergi ke rakyat jelata, orang akan tahu dia siapa. Sebabnya pakaian dorang sangat berbeza dengan rakyat jelata. Sangat berbeza dengan rakyat jelata. Actually, pakaian pengantin kan, dia diambil contoh daripada pakaian raja-raja. Disebabkan tu munculnya terma raja sehari dalam bahasa Melayu. Sebabnya raja ni dulu dia ada pakaian dia sendiri tau. Dia ada busana dia yang tersendiri. Dia ada persalinan dia yang tersendiri. Setiap hari dia kena pakai baju tu. Rakyat jelata pada zaman kerajaan dahulu, dia tak ada baju macam raja-raja. Tak ada. Dorang kadang-kadang kalau dorang meniaga, kadang tak pakai baju pun. Bukan macam lelaki kan, tak pakai baju. Kadang-kadang dorang just pakai kain sarung sahaja. Ataupun dorang pakai baju juga tapi still pakai kain sarung. Lepas tu perempuan pula, kalau tengok kat rumah diorang berkemban. Kalau diorang nak keluar, diorang pakai macam baju kebaya labuh. Ini satu fakta lagi. Kebaya labuhan. Actually dulu orang Melayu tak ada baju kurung lagi. Diorang start dengan baju kebaya dahulu. Baju kebaya labuh. Sekarang kan baju kebaya pula pendek. Tak wujud lagi waktu tu. Waktu kebaya pendek tak wujud lagi. Masa kat kerajaan Melaka lah, tak wujud lagi kebaya pendek. Okey. Jadi kita tengok kepada pakaian. Jauh nak pergi jauh. Saya menyimpang tadi and then masuk balik kepada pakaian wanita, busana wanita, pakaian pengantin busana wanita. Okey. So kita tengok diorang punya pakaian pun ada 3 potong kain. Bahawa satu kan, kalau Cik Siti Wang Kembang tadi kita panggil cindai, yang tutup kepala dia tu panggil cindai. Tapi kalau pengantin kita panggil dia sebagai selendang. Itu beza dia. Lepas tu kan dia punya kemban daripada dada ke bawah tu, kalau untuk pengantin perempuan kita panggil dia baju. Kalau untuk kain potong yang ikat daripada pinggang ke bawah tu, kita panggil dia kain lah. So itu perbezaan dia. So itulah 3 potong kain yang menjadi asas kepada pakaian Melayu. Okey, habis kat situ mengenai pakaian kain asas. Okey. Jadi sekarang saya nak cakap pasal okey. Lagi satu, perhiasan. Perhiasan orang Melayu pun dia ada beberapa perhiasan. Contoh kadang-kadang dekat kepala orang ada perhiasan juga. Telinga pun diorang pakai perhiasan juga. Leher pun diorang pakai perhiasan. Kat jari pakai, dekat gelang pun pakai, dekat kaki pun diorang pakai. So perhiasan ni banyak. Kadang-kadang kat baju pun ada pakai. Okey. Jadi kita pergi tengok semula kepada pakaian Puteri Manis. Kita tengok Puteri Manis dulu. Saya akan pergi kepada Puteri Kasturi juga lepas ni. Tapi first of all, kita pergi kepada Puteri Manis. Kalau tengok kepada Puteri Manis ni kan, kalau tengok pakaian dia, cantik gila. Rasa daripada tadi dah cakap cantik banyak kali dah. Rasa macam nak kena sepak pun dia. Okey. Kalau kita tengok pakaian persalinan Puteri Manis ni, busana Puteri Manis ni sebenarnya, korang akan rasa macam Puteri Manis ni actually pakai jubah. Dia actually macam pakai dress yang panjang. Tapi sebenarnya tidak. Dia tak pakai dress, dia tak pakai jubah. Sebabnya actually itu adalah kebaya. Tapi kebaya yang sangat panjang. Sebab actually kalau zaman dulu kan, kalau kebaya labuh tu dia sampai paling labuh paras lutut je lah. Tapi yang untuk dalam cerita ni, Puteri Manis ni dia labuh sampai macam
sampai macam jubah tau. Jadi maybe sebab tu lah awal tu saya ingatkan dia pakai gaun ke jubah tau. Macam pelik juga sebab kan nak buat cerita betul-betul Melayu kan. Tapi tak, actually ni adalah kebaya, tapi kebaya yang sangat panjang, lebih panjang daripada kebaya biasa yang selalu kita nampak tu lah. Okay, nak membuktikan pada korang bahawa ini betul-betul adalah baju kebaya, tengok pada saat 1 minit 2 saat. Okay, 1 minit 2 saat kalau korang tengok betul-betul kan, actually dia ada split tau. Dia punya baju tu dia ada split sampai ke atas bawah pinggang macam tu, atas punggung bawah pinggang macam tu. Kain sarung yang dia pakai adalah actually kain sarung lah. Kain sarung jenis songket dia pakai. Ya, so sebab tu saya cakap dia pakai baju kebaya. Okay, baju kebaya dia ni pula jenis lengan 3 suku. Dia bukan lengan penuh. Yang selalu kita nampak sama ada lengan penuh, tapi ada juga orang pakai lengan 3 suku. Ada juga orang pakai lengan 3 suku, tapi ada juga orang pakai lengan penuh. Okay, so dalam cerita ni juga kalau tengok pada saat ke 26 saat, tengok dia punya corak cantik gila. Corak dia memang cantik gila. Kita panggil ni sebagai corak tenun atau sulam emas. Okay, and then yang tengah-tengah ni dekat dia punya, kat kerongsang dia tu adalah kerawang, macam ke kerawang macam tu kan. Sulam lah. Kalau dekat yang tengkuk dia tu sulam. Itu sulam emas lah rasanya, sebab dia puteri kan, takkan nak pakai sulam biasa, so sulam emas lah. So itu pasal baju kebaya dia. Kemudian tengok perhiasan dia. Okay, perhiasan dia kita mulakan dengan atas kepala dia. Ada perhiasan kan. Saya panggil tu adalah sebagai sunting. Dia tak boleh dipakai sebagai cucuk sanggul, sebab cucuk sanggul dia berbeza. Cucuk sanggul dia macam ni je, ada dua tu je. Tapi kalau sunting dia macam cekak. Kalau sunting dia macam cekak, lepas tu ada tengok dia punya, dia tak cucuk tau, dia sunting, dia macam cekak macam tu. Dia letak atas sanggul. Itu namanya sunting. And then kita pergi ke bawah sikit, telinga dia ada pakai anting-anting. Pada saat ke-26 tengok dia ada pakai anting-anting macam tu kan. Okay. And then pergi ke bawah lagi, pada leher dia ada pakai dokoh. Itu kita pakai sebagai dokoh tau. Pada saat ke-26 juga nampak dia ada pakai dokoh. Dokoh ni yang itulah, yang ada 3 tingkat tu. Dokoh tu ada 3 tingkat. Satu paling besar, lepas tu sederhana, lepas tu kecil. Itu kita panggil sebagai dokoh. And then kita pergi ke bawah lagi, tengok pada lengan dia. Itu lengan kanan dia ada satu je gelang. Gelang kita panggil gelang lah. Belah kiri dia ada 2 gelang. Okay, tengok perhiasan baju dia ada kerongsang kat sini. Yang dia pakai tu, itu kita panggil sebagai kerongsang. Kalau lelaki kita panggil dia sebagai butang baju Melayu. So kalau tengok kan, dekat kaki dia tu macam ada gelang. Kalau gelang kaki dia ada nama lain tau, keroncong, bukan alat muzik And then yang terakhir sekali, iaitu tadi saya cakap kalau wanita ni pakaian diorang ada tiga potong kain kan. Tapi saya tadi cuma cakap pasal baju dia, saya cuma cakap pasal kain sarung dia, tapi saya tak cakap pasal selendang. Sebabnya kalau tengok kat sini, actually dia tak pakai selendang. Tapi kalau tengok dekat dia punya pinggang, ada senjata dia. Saya panggil senjata tu sebagai kain cindai lah kot. Sebabnya pada zaman dahulu, kain cindai ni dia dijadikan sebagai senjata. Dan dalam masa sama, kalau tengok dekat tepi dia tu kan ada tempat untuk letak kain tu kan. Kalau Melayunya kita panggil pending. Kalau orang kahwin tu kan, orang ada letak keris tu kan. Kan kalau lelaki kan kena ada tali pinggang. Tali pinggang tu dia ada pending kat situ, ada hiasan pending. Itu sahaja buat persalinan puteri manis. Jadi sekarang kita perlu pergi kepada persalinan puteri kasturi. Persalinan puteri kasturi ni ada beza sikit tau. Sebab dia ada tambahan satu lagi. Puteri kasturi ni dia lain sikit sebab dia tak pakai 3 potong kain macam saya cakap tadi, tapi dia pakai 4.
sebabnya dia adalah seorang Sri Kandi. Kalau tengok dia pakai seluar. First of all, sebelum tu saya nak cerita bahawa busana ni, Sri Kandi ni actually kalau ikutkan kita, orang perempuan jarang pakailah, tapi kebanyakannya adalah lelaki. Tapi dalam masa sama, saya nak cakap dalam busana Raja-Raja Melayu, Pemaisuri Melayu, actually ada juga busana macam ni, iaitu busana Puteri Perak. Kalau korang tengok ada pengantin, artis-artis yang sekarang kahwin, ada juga yang pakai busana Puteri Perak tu. Sebabnya dia ada sejarah di sebalik busana tersebut. Okay, saya ceritakan mengenai sejarah dia lah. Busana Puteri Perak ni actually dia dibawa daripada budaya kerajaan Aceh. Sebab pada tahun 1607 sehingga 1636, iaitu Sultan Iskandar Muda daripada Aceh, dia nak mengembangkan kerajaan tu. Jadi apa yang dia buat adalah dia selalu menyerang Johor. Kerajaan pada waktu tu, kerajaan Melayu Melaka dah tak ada dah. So yang adalah kerajaan Melayu Johor. Dan dalam masa sama, kerajaan Melayu Johor kan dia menaungi kerajaan Pahang, kerajaan Perak, kerajaan Kedah. Okay, so apabila dia menaungi kerajaan-kerajaan ni, kerajaan Aceh dalam masa sama akan menyerang kerajaan Pahang, dia akan menyerang juga kerajaan Perak. Okey, semasa proses serang menyerang ni, kerajaan Aceh dia selalulah ambil raja-raja, bukan ambil, maksud saya tangkap raja-raja ni dan dibawa ke Aceh. Dan dalam masa sama berlaku proses perkahwinan antara kerabat di Raja Aceh dengan kerabat di Raja Pahang. Semasa zaman perang-perang ni, yang waktu Aceh selalu menyerang ni semua, wanita-wanita semasa dalam kerajaan Aceh tu, dorang menjadi Sri Kandi untuk kerajaan Aceh tu sendiri. Dorang sendiri menyerang Portugis yang ada dekat Melaka. Dorang nak hapuskan, dorang nak keluarkan Portugis, orang-orang Portugis daripada Melaka. So dorang mengubah pakaian mereka. Dorang terus tukar kain, macam kain tu daripada luar tu nampak macam sarung yang pendek, and then daripada dalam tu dorang terus pakai seluar. Okay, dan seterusnya Puteri Perak, saya tak pasti siapa, tetapi Puteri Perak ada meneruskan budaya memakai pakaian seperti Sri Kandi Aceh ni. So pakaian ni dipanggil sebagai Puteri Perak ataupun potong Aceh Perak. Okay, habis kat situ. Jadi sekarang saya nak ceritakan mengenai pakaian Puteri Kasturi. So kita lihat. Okay, first kali kita tengok pakaian dekat luar tu, sebenarnya dia adalah jaket. Kalau dulu zaman kerajaan Melayu Melaka, ada orang putih yang datang lah untuk melihat suasana dekat zaman Melayu Melaka tu. Jadi bila diorang tengok, diorang namakanlah pakaian-pakaian yang diorang pakai semasa rakyat-rakyat jelata pakai, orang-orang bangsawan pakai. Jadi dia nampak ada orang bangsawan ni, dia pakai baju daripada luar ni. Okey, yang Puteri Kasturi ni pakai, dia panggil sebagai jaket. Okey, orang putih panggil dia sebagai jaket, tetapi orang Melayu dia tak ada nama yang tetap tau. Dia bergantung kepada negeri yang diorang duduk. Dia boleh jadi, nama dia boleh jadi baju sikap, boleh jadi baju pendek, boleh jadi sebagai kebaya pendek, dan juga boleh jadi baju belah depan. So saya panggil dia sekarang ni baju belah depan lah. Anyway, sebelum tu, sebab tadi saya ada cakap dia boleh jadi sebagai kebaya pendek kan. Sebenarnya baju jaket ni memang dia berunsurkan daripada baju kebaya tau kan. Tadi kan saya dah cakap, orang perempuan zaman dulu kan, kalau dia nak keluar dari rumah, kalau dah rumah dia berkemban, bila kat luar dia sarung je lah baju kebaya panjang tu untuk diorang keluar. Kalau lelaki, dia tengok baju kebaya perempuan tu, agaknya dia pun nak pakai baju juga kan. So dia pun agaknya potong lah kot baju kebaya tu, bagi sampai ke paras bontot je, and then nampak lah macam diorang pakai baju jaket daripada luar. Kan baju kebaya kan ada butang-butang macam tu kan, ada butang-butang, ada yang boleh lepas. Jadi diorang tukar-tukar lah. So diorang ubah-ubah lah cara pemakaian baju tu. Ada yang cekak musang, ada yang cekak bulat, ada yang cekak harimau, cekak buaya.
Okay, tak ada, itu tak ada. Cakap buaya, cakap tu semua tak ada. Okay, dia ada cakap musang sahaja. So kita tengok pada saat ke-12, baju jaket Puteri Kasturi ni, kalau tengok dia punya jahitan tepi dia tu kan, itu kita panggil jahitan tepi sulam emas kot. Saya tak pasti sangat. Lepas tu dia tengok dekat bahagian belakang baju dia ni, dia ada corak tau. Dia ada corak. Saya ingatkan ni adalah melambangkan kerajaan Limau punya logo tu. Tapi rupanya bukan. Bila saya tengok balik, oh bukan. Tu baju lengan dia daripada luar tu lah, kalau tengok dia ada corak motif songket dekat baju dia tu. Kemudian kita pergi kepada seluar dia. Saya rasa seluar dia seluar biasalah. And then dekat luar dia tu, selalunya kita panggil, kalau lelaki lah kita panggil samping, kalau tak nak panggil samping kita panggil sebagai sarung. Okay, sarung dia ni motif songket. Lepas tu dekat hujung dia tu, saya rasa, itu saya tak tahu, hujung dia tu dia bukan macam sulam tau. Dia bukan macam sulam, dia macam ada letak lagi satu kain emas. Lepas tu dekat bawah bawah sarung dia tu pun dia ada tambahan rendak emas dekat situ. Lepas tu dekat bahagian dalam dia kain sarung dia tu color merah, bukan color hijau. Okay, itu kain sarung. Lepas tu dah habis baju, dah habis sarung, dah habis jaket, kita pergi kepada baju dalam dia. Okay, baju dalam dia ni, untuk pengetahuan korang, tak ada lagi siapa buat. Tak ada lagi saya nampak orang lelaki memakai baju macam ni. Kebanyakan orang akan memakai baju, kebanyakan orang akan pakai baju cotton, tapi bukan baju cotton zaman sekarang. Dia macam baju cotton zaman dulu, tetapi jenis yang tak bersilang. Tetapi kalau korang tengok, baju dalam dia bersilang sebenarnya, dan dia punya hujung dia kain emas dia letak. Cantik. Ini baju yang paling saya suka yang dia pakai ni. Okay, sebabnya saya tak pernah nampak lagi lelaki atau perempuan pakai baju macam ni. Tak pernah lagi nampak. So bila diorang first time buat, first dulu tahun lepas masa saya tengok teaser ni, saya macam, wah cantik gila baju dia macam tu. Okay, jaket dia ni pun cantik, dan jaket ni pun sama. Tak ada lagi siapa pernah pakai jaket macam ni, sebab tak ada siapa lagi pernah buat jaket yang dekat sini tak ada motif songket. Tiba-tiba dekat lengan dia ada motif songket. Tak ada siapa lagi pernah buat kecuali yang cerita ni. Okay, habis mengenai pakaian. So sekarang kita pergi kepada perhiasan. Kalau tengok daripada atas, rambut dia pendek, so dia tak ada pakai perhiasan kepala. Tapi tengok kepada dia punya telinga, tengok dia ada pakai subang. Anting telinga dia tak macam anting telinga orang Melayu. Anting telinga orang-orang Melayu kan, dia selalunya akan berjuntai ataupun dia melekat kat situ sahaja. Dia tak ada sampai naik-naik atas. Tak ada. Selalunya yang naik-naik sampai atas ni kerajaan Siam. Ni maybe dia ada campur-campur sikit kerajaan Siam punya unsur kan. So dia sampai naik atas sikit. Kalau kerajaan Siam dia naik lagi atas. Nama dia pun dah berbeza, yang dia letak kat telinga tu. Tapi yang ni dia punya corak je, sampai ke motif dia sahaja sampai ke situ. Tak panjang sangat, sedikit sahaja. Okay, itu dia punya perhiasan pada telinga. Kemudian kita pergi perhiasan kepada dia punya leher, ada dokoh. Dia pakai dokoh juga. Dokoh tu dia ada 3 tingkat juga, sama macam yang kakak dia pakai, macam Puteri Manis pakai dia ada 3. Cuma Puteri Manis lagi besar, yang dia pakai ni kecil sikit. Pada saat ke-30, dekat belakang dia tu ada tempat letak senjata dia sebenarnya. Selalunya orang akan letak senjata dekat bahagian kiri ataupun kanan pinggang. Tetapi untuk Puteri Kasturi ni, diorang buat dia letak dia punya senjata di bahagian belakang. Dia ada pakai pending dekat dia punya, sebab kalau nak letak senjata memang kena ada pending tu lah. Okay, so pending tu yang akan mengikat sarung tu supaya ada kat situ. Actually dulu saya tak pasti dia pakai senjata apa, tapi sekarang bila saya dah cari-cari, saya rasa dia pakai pedang. Tapi pedang dia pendek sikit, sebab maybe macam keris kan, keris pun dah ada panjang dia pun ada lock kan, keris tu kan dah ada lock dia kan. So ada yang lock 7, lock 9, lock 11 macam tu. So ada yang panjang, ada yang pendek. So maybe pedang ni
Kalau ikut fikiran saya, selalunya pedang ni awal-awal sekali saya fikir pedang sepatutnya lagi panjang lah kan daripada keris. Tapi bila saya tengok ni, pedang dia tu macam hampir sama ataupun pendek daripada keris macam tu. Tapi saya masih anggarkan dia sebagai pedang lah, sebab tak ada nama lain. Untuk senjata dia ni macam tak ada nama lain selain daripada pedang. Okey, dan yang terakhir sekali, walaupun filem dia belum keluar, tapi aku rasa tak salah untuk aku puji production Les Kopak, sebab diorang mampu hasilkan teaser yang sebagus macam ni. Anyway, aku bukan ahli sejarah pun, tapi aku suka baca pasal sejarah dan pakaian Melayu. Salutlah kepada tim Les Kopak sebab dah buat kajian pasal busana Melayu terlebih dahulu sebelum buat filem ni kan. Dan lepas tu diorang memperbaharui lagi dan mencantikkan lagi pula busana Melayu yang ada zaman sekarang ni. Aku pula jenis suka benda-benda klasik macam ni, kisah dongeng macam ni. Jadi sedetail-detail corak dekat pakaian puteri-puteri ni, corak timbul, corak tekap, perhiasan, capal actually sangat susah untuk cari sumber rujukan pasal capal. Aku suka semua ni sebab salah satu penyebab serotonin aku makin mencanak adalah disebabkan benda-benda klasik dengan kisah dongeng macam ni. Jadi aku suka. And then aku perasan sebenarnya dekat end credit Upiping Keris Yang Mangatunggal, actually pakaian puteri-puteri ni tak sama pun dengan teaser yang dorang bagi sekarang. Tapi yelah, sebab dorang nak memperbaharui kan, so tak kisahlah. Aku rasa dorang keluarkan teaser ni cuma nak tunjukkan macam memperkenalkan puteri-puteri ni sahaja. Tapi dalam masa sama sangat susah lah untuk buat macam rambut puteri tu beralun dengan lembut. Lepas tu dengan nak bina istana lagi, dengan perumahan dalam teaser ni lagi. Lepas tu binatang pula, yang burung besar tu dengan setiap bulu pada anggota badan dia berbeza-beza. Kemudian detail pada paruh burung tu dengan kaki pun cantik lah. Bagi saya sangat cantik. Jadi good job Les Kopak. Jadi itulah dia daripada saya pada hari ini. Saya harap anda terhibur. Suara pun dah tak ada. Itulah dia. Kalau korang rajin untuk tolonglah like, tolonglah komen, tolong subscribe dan share. Okay, thank you so much. Okay, bye.